Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tadi terputus tuan-tuan, kita sambung balik tuan-tuan. Ini kita akan menceritakan tentang kelebihan Al-Quran. Al-Quran panduan hidup bagi manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia dan beruntung serta berjayalah apabila manusia itu benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan mengikuti arahan yang ada pada Al-Quran tersebut. Maka orang tersebut akan memperolehi kejayaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Hadis yang pertama, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dalam kebanyakan kitab hadis disebut dengan perkataan waw, iaitu man ta'allamal Quran wa 'allamahu, mengajar dan belajar. Itulah orang yang terbaik. Mula-mula dia belajar tentang Al-Quran, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Ada dua benda. Dalam kitab-kitab hadis yang lain, setengah kitab disebut aw, iaitu atau. Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajar Al-Quran. Jadi salah satu itu pun telah menjadi orang yang terbaik. Kenapa Al-Quran ini, orang yang mengetahui Al-Quran, mengajar Al-Quran ini sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia? Kerana apa? Kerana Al-Quran itu berkait rapat dengan Islam. Islam itu panduannya Al-Quran. Maka bila seseorang ini mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dan menjelaskan tentang Al-Quran kepada manusia, maka manusia itu sedang belajar perkara yang mulia, sedang menyampaikan perkara yang mulia, iaitu Islam. Iaitu Islam. Darjah yang terbaik, kedudukan yang terbaik ialah mempelajari Al-Quran dengan makna dan maksudnya. Mempelajari Al-Quran ini bertingkat-tingkat. Antara darjat yang terbaik ialah mempelajari Al-Quran dengan makna dan maksudnya. Dan darjah yang terendah, terbaik tapi terendah, ini belajar mempelajari lafaz Al-Quran sahaja. Jadi orang yang mengetahui Al-Quran darjatnya berbeza-beza berdasarkan ilmu yang dia perolehi. Yang paling baik siapa? Yang mempelajari Al-Quran dengan makna dan maksudnya. Dia bila baca, bacaannya betul, dan dia pun tahu makna yang dia baca, dan dia beramal dengan amalan itu. Yang kurang darjatnya, terbaik tapi darjatnya rendah, iaitu orang yang mempelajari lafaz Al-Quran sahaja, tapi dia tak tahu makna. Dia belajar bagaimana nak sebut, tapi dia tak tahu makna. Itu pun baik juga. Baik juga. Jadi sama ada hadis itu dengan waw ataupun aw dan ataupun atau, semuanya baik. Kata seorang, sekiranya seseorang itu memperolehi ilmu Al-Quran, namun dia menganggap orang yang diberi nikmat, sesuatu nikmat yang lain daripada Al-Quran itu lebih baik daripadanya, maka orang tersebut telah menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan ke atasnya. Tadi kita kata Al-Quran ni tuan-tuan, wahyu Allah, kitab yang mulia. Tiba-tiba seseorang ini Allah beri kesempatan belajar tentang Al-Quran. Ada yang boleh menghafal, ada yang dapat mengetahui maksud makna Al-Quran. Dia ada ilmu Al-Quran. Orang yang menghafal ni bukan senang, bukan semua orang boleh hafal. Tiba-tiba Allah beri kepada orang ni rezeki boleh menghafal Al-Quran. Dia dah ada ilmu yang mahal ini,
tapi dia menganggap nikmat yang ada pada orang lain ni lebih hebat daripada nikmat yang dia perolehi daripada Al-Quran. Dia menganggap orang yang ada belajar ilmu lain, orang yang ada macam-macam lah nikmat-nikmat yang lain, dia rasa nikmat orang tu lebih baik daripada apa yang dia perolehi daripada Al-Quran. Maka orang ini dianggap telah menghina nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepadanya. Satu orang yang belajar tentang agama, orang yang belajar tentang Islam ini, apatah lagi orang yang mengetahui seluk-beluk Al-Quran dan Islam dan menghafal Al-Quran, jangan sekali-kali memandang rendah nikmat yang Allah beri ini. Jangan sekali-kali kita merasa orang lain ini nikmatnya lebih banyak daripada kita yang mengenal Al-Quran ini. Jangan. Sebab bukan semua orang boleh hafal Al-Quran, bukan semua orang yang faham tentang Al-Quran. Jadi bila kita diberi kefahaman, boleh menghafal, itu nikmat yang terbaik. Ini kerana apa? Kerana Al-Quran ini adalah perkataan yang paling baik, kalimah yang paling baik. Setiap huruf diberi ganjaran. Maka apabila kita belajar dan kita mengajar ayat-ayat Allah ini, maka sudah tentulah kita sedang melakukan perkara yang lebih baik berbanding dengan kerja-kerja yang lain. Kerja-kerja yang lain. Mullah Ali Qari rahimahullahu ta'ala menukilkan satu hadis yang lain yang menyatakan bahawa sesiapa yang memperolehi ilmu Al-Quran, maka orang itu telah menyimpan ilmu kenabian di kepalanya. Begitulah hebatnya. Kalau kita kenal tentang Al-Quran, pasal itu kita kena ambil peluang dan masa yang ada ini untuk membaca Al-Quran dan memahami sedikit sebanyak tentang panduan yang Allah berikan. Kita baca, kita tak faham makna, maka kita belajarlah, kita tanya orang yang tahu. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan hanya pandai membaca Al-Quran semata-mata. Kita kena berusaha untuk memahami serba sedikit ayat yang kita baca, kerana dia akan menjadi panduan kita. Kata sahabat yang bernama Sahal Tustari, seorang yang bernama ulama Sahal Tustari menyatakan rahimahullah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah wujudnya cinta terhadap perkataan Allah dalam hati. Orang yang suka dengan Al-Quran ini, suka baca Al-Quran ini, ialah tanda orang ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah tuan-tuan, kita jadikan diri kita ini orang yang gemar dengan Al-Quran, gemar dengan Al-Quran dan belajar tentang Al-Quran, belajar memahami ayat-ayat Al-Quran, dan kita cuba untuk mengajar orang lain. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rabb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu azza wa jalla man syaghalahu al-Qur'an an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Dari Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jikalau sesiapa mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku, dia tak ada masa nak mengingati Allah, nak berzikir, dan tak ada masa nak berdoa kepada Allah. Kenapa tak ada masa? Kerana orang itu sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan membaca Al-Quran. Kata Allah, maka aku akan mengurniakan orang yang sibuk dengan Al-Quran ini perkara yang terbaik yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Ketinggian perkataan Allah Azza wa Jalla ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas segala makhluk ciptaannya. Dalam hadis ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita kelebihan, kemuliaan
orang yang sibuk dengan Al-Quran. Sama ada sibuk menghafal Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran, sibuk memahami Al-Quran, sehingga tidak ada masa untuk berdoa kepada Allah. Ada orang, dia tak baca Quran, dia baca sikit je, kemudian dia doa banyak-banyak. Dia doa macam-macam. Ada orang kadang-kadang dia tinggalkan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Contohnya zikir selepas daripada semayang, dia terus berdoa. Ada orang lain ni pula, dia baca zikir yang Nabi tunjukkan. Ada orang ni dia sibuk dengan bacaan Al-Quran. Maka Allah akan mengurniakan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran ini sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dikurniakan kepada orang lain yang berdoa kepada Allah. Ada orang tadi sibuk berdoa kan, tapi orang yang sibuk dengan Al-Quran, orang yang sibuk membaca zikir-zikir yang diajar oleh Nabi selepas sembahyang, orang itu diberi perkara yang lebih baik daripada apa yang Allah beri kepada orang yang berdoa. Itu pentingnya Al-Quran ni, tuan-tuan. Sebab tidak ada kalam, tidak ada ucapan yang lebih hebat daripada Al-Quran. Satu, kita jangan tinggalkan apa yang diajar, zikir yang diajar oleh Nabi SAW, terutamanya zikir-zikir selepas sembahyang. Kita amalkan. Suatu perkara yang lumrah di dunia ini ialah apabila seseorang yang sedang membahagi-bahagikan sesuatu perkara, maka contohnya kuih lah, maka salah seorang yang layak menerima kuih itu sibuk melakukan urusan bagi pihak si pembagi tadi. Contohnya gini, kita nak bagi barang pada orang, tapi ada seorang ni, kita minta tolong pada dia buat suatu kerja. Dia buat kerja kerana kerja tu kita yang suruh. Maka kita ketika membahagi-bahagi kuih ni, bagi-bagi barang pada orang ni, sudah tentulah kita akan simpankan untuk sahabat kita yang tak hadir ni, pasal dia buat kerja yang kita suruh. Maka sudah tentulah kerja yang barang yang kita nak bagi ni, kita simpan untuk orang yang sibuk tadi, buat urusan kita tadi, yang tolong buat kerja kita. Macam itulah kita bila sibuk dengan kerja yang Allah suruh, kerja yang Nabi suruh, sehingga tak dapat nak berdoa, tak sempat nak berdoa, kita tetap dapat perkara yang lebih baik daripada apa yang orang tu doakan, apa yang orang lain doa. Berkenaan baik. Hadis yang ketiga. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffah faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini kawmawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Faqulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalik. Qal afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fayu'allimu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqataini wa thalathun khairul lahu min thalathin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna min al-ibil. Allahu Muslim. Daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami ketika kami sedang duduk di atas sufah, dan bertanya kepada kami, siapakah di antara kamu yang suka pergi ke pasar Buthan ataupun pasar Aqiq setiap hari dan membawa pulang 2 ekor unta betina daripada jenis yang terbaik tanpa melakukan suatu dosa pun dan tanpa memutuskan tali silaturrahim. Tiap-tiap hari kamu pergi ke pasar, tiap-tiap hari kamu dapat bawa balik unta, 2 ekor unta. Kami menjawab, setiap orang daripada kami akan menyukainya, tentulah suka. Pergi pasar,
lepas tu balik dapat 2 ekor unta. Pergi pasar, besok balik dapat 2 ekor unta. Memang sukalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, apabila seseorang pergi ke masjid dan mengajar atau membaca 2 potong ayat daripada Al-Quran, adalah lebih baik baginya daripada 2 ekor unta. Jadi Nabi nak bagi pengajaran, apabila seseorang pergi ke masjid dan mengajar atau membaca 2 potong ayat daripada Al-Quran, adalah lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat yang dibaca adalah lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina. Dan begitu juga 4 potong ayat adalah lebih baik daripada 4 ekor betina, dan mengikut bilangan ayat-ayat yang sama dengan bilangan unta jantan. Itu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi disebut dalam hadis ini ketika sahabat-sahabat duduk di atas sofa. Sofa ini adalah nama bagi satu lantai khas yang ditinggikan di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantai masjid kemudian ditinggikan. Tempat yang ditinggikan itu menjadi tempat perhimpunan orang-orang muhajirin yang miskin. Orang-orang muhajirin, iaitu orang-orang yang datang berhijrah ke Madinah. Orang yang datang berhijrah ke Madinah, contoh daripada Mekah, mereka tinggalkan harta kekayaan mereka. Mereka datang sehelai sepinggang. Ada yang di kalangan mereka orang-orang yang miskin, maka mereka ni tinggal di tempat yang bernama sufah tersebut. Bilangan yang tinggal di sufah ini berubah dari semasa ke semasa. Ada ulama, Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala menyatakan seramai 100 satu nama orang daripada mereka. Ada 100 lebih lah. 100, lebih kurang 100. Baik, itu sufah. Kemudian Nabi tanya, kalau kamu pergi ke pasar Buthan ataupun Aqiq, ini 2 tempat yang berhampiran dengan kota Madinah. 2 tempat yang berhampiran dengan kota Madinah. Di Buthan dan Aqiq ini terdapat pasar unta. Dan Nabi cerita pasal unta ni kerana unta adalah binatang yang paling disukai oleh orang-orang Arab, terutamanya unta betina yang mempunyai bonggol yang besar. Banding unta jantan, unta betina lah yang lebih disukai. Pasal tu Nabi kata, kalau kamu pergi ke pasar tu, setiap hari kamu balik bersama dengan 2 ekor unta betina. Jadi itu benda yang disukai. Dan kamu pula dapat bawa balik unta ini tanpa melakukan dosa. Tanpa memutuskan silaturahim. Maksudnya kamu dapat sesuatu itu tanpa apa-apa usaha. Boleh kita maksudkan tanpa satu dosa, maksudnya ialah kamu dapat unta itu tanpa ada apa-apa usaha. Contohnya apa? Kamu dapat sama ada melalui rampasan, melalui pewarisan dan sebagainya. Tanpa ada usaha yang menyebabkan dosa. Tanpa ada usaha-usaha yang menyebabkan dosa. Contohnya rampasan, kekerasan, pewarisan yang salah, itu semua dosa. Ini kamu dapat harta tu tanpa melakukan apa-apa usaha-usaha yang mendatangkan dosa. Contohnya percurian, curi dan sebagainya. Baik. Dan kamu pula dapat harta yang kamu suka itu tanpa susah payah. Tanpa buat perkara-perkara dosa, tanpa susah payah. Ataupun tanpa kamu memutuskan hubungan silaturahim. Tiba-tiba kamu dapat unta tersebut. Maka semua orang setuju, semua orang suka. Maka Nabi SAW tunjukkan kepada para sahabat bahawa kamu pergi belajar setiap pagi, kamu pergi belajar 2 ayat, 2 ayat daripada kitabullah, daripada kitab Al-Quran ini.
itu lebih baik daripada apa yang kamu dapat daripada unta tersebut. Ini tuan-tuan, belajar sikit, walaupun sikit, 2 ayat belajar, 3 ayat kita faham, kita baca, kita faham ayat itu. Kata Nabi, lebih baik daripada unta yang kamu perolehi itu. Itu bandingan untuk mendekatkan kefahaman kita tentang untungnya kita, bertuahnya kita ada masa dan diberi kelapangan kepada kita untuk membaca Al-Quran dan untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini. Tak kira lah berapa banyak disebut kat sini, 2, 3, 4, ikutlah. Maka sebilangan berapa banyak ayat yang kita baca, begitulah kebaikan yang kita akan dapat, yang akan kita perolehi. Pasal tu tuan-tuan, ambillah peluang untuk memahami Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Walau bagaimanapun, bukanlah bermaksud membaca satu ayat Al-Quran lebih berharga daripada seekor unta jantan atau seekor unta betina secara berasingan. Bahkan kata-kata ini membawa maksud membaca satu ayat Al-Quran lebih afdal daripada himpunan sepasang unta jantan dan betina. Maknanya boleh belajar tentang Al-Quran ini lebih baik daripada harta dunia. Bukan dia kata jangan cari harta dunia, tuan-tuan. Tidak. Kita perlu kerja, kita perlu cari harta, perlu. Tetapi jangan tinggalkan Al-Quran. Kita pula apabila diberi peluang boleh belajar tentang Al-Quran, diberi peluang, ada guru yang mengajar Al-Quran, maka kita ambil peluang tersebut belajar. Belajar. Rugi kita, ada orang yang sanggup mengajar, tapi kita tak nak belajar, rugi. Rugi kita, ada masa untuk baca Al-Quran, tapi kita tak nak baca Al-Quran. Kita tak sibuk, tak cari apa-apa pun, tapi kita biarkan masa kita tanpa mengambil faedah daripada Al-Quran. Itu rugi, tuan-tuan. Kesimpulannya, tuan-tuan, membaca atau mengajar setiap satu ayat Al-Quran adalah lebih afdal daripada harta dunia ini. Termasuklah unta tadi. Termasuklah unta tadi. Jadi kita carilah, tuan-tuan, peluang-peluang untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dan mengambil masa kita, hidup kita ni dengan memahami kandungan Al-Quran, supaya kita nampak dengan kita belajar Al-Quran ni, kita nampak, oh memang Al-Quran ni kitab mukjizat, kitab yang hebat, yang memang patut kita jadikan panduan. Bila kita akan faham benda tu? Bila kita cuba belajar tentang maksud-maksud tafsiran ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, tuan-tuan. Cerita hari ini, hadis hari ini ialah menggalakkan kita supaya mempelajari, membaca Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran maknanya, dan mengajarkan Al-Quran. Bila kita buat perkara ini, tuan-tuan, kita kena rasa kita telah diberi satu nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita rasa rugi, jangan kita rasa oh masa depan gelap. Tidak. Kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, kita cari harta, tapi Al-Quran jangan kita lupakan, kerana dia kalam Allah, sebaik-baik perkara yang keluar daripada mulut seorang manusia. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan juga tuan-tuan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.